A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu wa syahru rahimallahu ta'ala wa naf'ana bi'ulubihima wa barakatina fi daraini amin ya rabbal alamin. Shad fa hadhihi sittati sifatul awwali adalah sifatil awwali namsiyatun wa hiya al-wujudu wa khamsatu ba'daha salbiyatun. Shad sanah ada kala karangan ada kala matan. Fadhi maka bermula ini 6. Itu sifat yang pertama. Dan bermula dianya sifat yang pertama nafsiyatun. Nyanyi tak buka khabar. Khabar mutada ka mahzuf. Ada kala maka bermula ini yang 6. Tah ini yang 6. Tah ini 6. Sifatil awali sifat yang pertama. Nafsiyatun. Tah sifat yang pertama itu nafsiyah. Nafsiyatun dah buka khabar hadhi pijit. Ke khabar mutada mahzuf yang dibuangkan pijit. Maka bermula ini 6 itu sifat yang pertama dan bermula dianya sifat yang pertama itu nafsiyah. Wahia dan bermula dianya sifat nafsiyah itu adalah wujud. Wal khamsu dan bermula 5 sesudahnya sifat nafsiyah salbiyah itu tergolong kepada sifat salbiyah. Wal khamsatu dan bermula 5 ba'daha sesudahnya nafsiyah. Hari hazamir berniat kepada nafsiyah. Karena ad-dhamiru ya'udu ilal mudhafun ilaih. Ya. Itulah sifat salbi, sifat salbiyah. Ilakut kalian pegang 6 bawah sifat. 6 bawah sifat yang bagi kedua. Pertama sifat nafsiyah itu tamang sabah wujud dan kedua tamang kepada sifat salbiyah. Salbiyahnya ni tamang 5 bawah. Daripada hidam, baqa, mukhalafah yang bernafsih wahdaniyah. Yang 5 bawahnya itamang kepada sifat namalah salbiyah. Salbiyah daripada salabah maslubun. Salabanyan adalah bermakna nafiyun, menggantikan. Nafi, menafikan. Ya, benar. Keempat. Sekali ya. Syarah. Ay hazi allati taqaddamat minal isyrina wajibati situ sifatil awwali minha tusamma sifatan nafsi, sifatun nafsiyatan. Maksudnya bermula ini. Maksudnya ini allati telah lalulah daripada sifat 20 yang wajibati, yang wajib. Itu 6 sifat yang pertama. Minha sebahagian daripada yang 6 dinamakan akan sifat nafsiyah. Sama sifatun nafsiyatun dinamakan ia akan sifat nafsiyah. Oh, nafsiyatin akan sifat nafsiyah. Kalau sifat yang nafsiyah. Tak sifat je. Nakirah, tak aneh ya. Sifat yang nafsiyah. Ya, benar. Tak. Ada wujud dinamakan sifat nafsiyah. Makna nafsi adalah dirinya Allah Ta'ala. Nafsiyah, dirinya Allah Ta'ala. Maka sifat nafsiyahnya ditambah kepada sifat hal. Ada kala sifat hal. Bagi Imam Asy'ari sifat hal. Menyolagian wasifatu nafsiyatu dan bermula sifat nafsiyah hiya allati la tu'kalu zati biduniha. Itu tidak diakalkan zatnya biduniha dengan selainnya zat. Sifat nafsiyah hana ipatih le ba'akai itu keselain daripada zat. La tu'kalu tidak diakalkan, tidak hana tergambar la ule itu selain kepada zat. Jadi dengan kenafsiyah itulah zatnya Allah Ta'ala. Jadi nafsi dirinya Allah Ta'ala itulah Allah Ta'ala. Bilangan hidam, baqa, mukhalafah sampai habis namakanlah dengan sifatnya Allah Ta'ala. Dan sifat berdiri pada zat. Maka pakan ke bak sifat 20, ke pegat wujud pun. Fon wujud hidam, baqa sampai mutakalimon. Kemudian dia pegat phone hayah pun le. Hayah alian wujud hidam, mutakalimon, mukhalafah sampai yan. Pakan phone wujud. Jawapan dia yang ke lagi yo. Kerana wujud adalah sifat nafsiyah dirinya Allah Ta'ala itu zat dan bak zatnya ke kepuduk sifat-sifat yang lain lo. Cuma bagi Abu Hasan Al-Maturidi menghitungkan sifat wujud bukan nafsiyah, wujud sifat dihitungkan wujud sebagai sifat. Pakon karena tasamuh.
untuk memudahkan dia bagi meringan. Seandainya terhitung nafsiyah sebagai sifat, itu zat sebagai sifat, tidak boleh. Kerana zat beda dengan sifat, sifat beda dengan zat. Zat adalah tempat hidupnya sifat, sedangkan sifat hidupnya pada zat. Jadi antara wujud dengan nafsiyah yang sama. Wujud itulah nafsiyah dan nafsiyah itulah wujud. Cuma kita memang bagi oleh para ulama sifat 20 yang kepada put itu nafsiyah pertama. Wujud alian salbiyah, makni dan maknawi dan maknawiyah. Ya lagi yang. Kah. Tenekun la tu'kalu zat, i'tiradlah dengan bawahnya zat, sungguh kita akulkan dengan tiada dengan selainnya wujud. Dan dengan akas, dengan makna bahawa akal maka tidaklah terbatas mahiyah dengan tiadanya wujudnya. Dan wujud dengan tiadanya sifat karena banyak barang yang ditaakulkan mahiyah. Kemudian syak pada wujudnya. Maka kedahulukan dalil di atasnya demikian. Lagi ta'akulnya malaikat dengan bahasa mereka itu ajisam bagi latifah. Kemudian syak pada wujud mereka. Maka kedahulukan dalil di mereka yang sesungguhnya mereka malaikat. Jikalau tidak adalah mereka itu yang wujud, lazimlah dia dusta pada kepada Allah Ta'ala. Yang lebih oleh masalah sifat nafsiyah. Jadi sifat salbiyah itulah dirinya zat itulah diri zatnya Allah Ta'ala. Menang. Wujud ada Allah Ta'ala. Kasa boleh. 2. Wasalbiyatu dan bermula salbiyah. Wahya madalan ala nafiin ma la yaliku billahi azza wa jalla walam masalu li sifatin nafsiyatin min sifatillahi ta'ala ila bil wujudi. Dan bermula salbiyah, bermula dengan salbiyah itu madalat, itu barang yang menunjuki ia barang di atas menafikan barang tiada layaklah ianya barang dengan Allah azza wa jalla, walam masalu dan tidak memisalkan mereka ulama bagi sifat nafsiyah min sifatillahi ta'ala daripada sifat Allah Ta'ala ila bil wujudi kecuali dengan wujud. Ya munan. Kedualah sifat salbiyah. Makna salbiyah daripada salaba. Salaba maknanya menafikan. Pertama menafikan barang yang hana layak bagi Allah Ta'ala. Wujud kidam. Kidam artinya berah. Sedialah awalalah hana awal bagi Allah Ta'ala. Jadi muyu hana awal menafikan berah. Allah Ta'ala wujud. Oh Allah kidam. Mana kidam berah. Sedia Allah Ta'ala. Karena Allah menafikan putrainan. Putra menafikan kidam. Awai. Menafikan Allah itu ada awai. Awai. Sifat hana layak bagi Allah Ta'ala. Kerana permulaan. Maka salbiyah, sifat salbiyahnya menafikan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Wujud kidam, baka. Mana baka putra? Kekal. Menafikan putra ji. Fana. Putra mana fananya? Nak akhir. Jadi sifat baka menafikan adalah nak akhir bagi Allah Ta'ala. Namakan salbiyah. Makna salbiyah adalah menafikan sifat yang hana layak bagi Allah Ta'ala. Bila apakah Allah Ta'ala yang nak awal, berarti segala naknya, segala nak Allah, nak orang lain. Allah diciptakan, maka tidak boleh layan. Bila apakah Allah Ta'ala yang nak akhir, berarti Allah Ta'ala nak urung pun habis, nak urung pun mati. Maka tidak boleh bagi uluhiyah ketuhanan lagian. Maka salbiyahlah menafikan sifat yang hana layak bagi Allah Ta'ala. Kah? Pada nekut madalat ala nafi malaiku billah demah dalam. Maksudnya ini adalah dilalah mutabakah. Ini kapan TBU. Dilalah na dua je. Dilalah iltizam, dilalah mutabakah. Makna dilalah mutabakah adalah menafikan
maksudnya barang sesuatu yang hana layak bagi Allah Ta'ala, maka kidam menunjukkan dia ada penafinya putra intifa sesuatu, itu awaliyah. Kidam penafi sebenarnya adalah hana awai bagi Allah Ta'ala, na awai bagi Allah Ta'ala. Sedangnya mandumnya itu memang juga kepada sifat halal kaunin Allah Ta'ala. Hal kaunin Allah Ta'ala, sama pada sifat hal tak kawin. Maka bagi Asy'ari, bak sifat salbiyah 7 dengan 8. Nah 8 ayat. Itu memang sifat tak kawin sama tu. Nah berah 7 dan berah 8. Namun kuat 7. Itu memang sifat tak kawin. Beda antara tak kawin salbiyah dengan tak kawin maknawiyah. Yang beda ada wai. Munya sifat kaunin ataupun sifat hal yang nabak maknawiyah, yang namakan dialah dengan dialah iltizam, bukan dialah mutabakah. Yang beda dua. Allah kidam, makna kidam kan sedia, mana sedia hana awal bagi Allah Ta'ala. Jadi keadaan Allah Ta'ala hana awal bagi Allah Ta'ala. Sedangkan bak kudrah, bak sifat maknawiyah juga kena keadaan Allah Ta'ala. Kaunuhu kadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu pulang-pulang sampai habis. Keadaannya Allah Ta'ala itu yang kuasa, keadaannya Allah Ta'ala yang sampai habis. Jadi keadaannya Allah Ta'ala kuasa menafikan kudrah. Allah Ta'ala tidak ada kuasa. Allah nak sifat kudrah kuasa. Jadi menafikan Allah putra. Sifat hana kuasa Allah. Yang ini juga kena sifat menafikan. Yo, pekehnya di na itamang ma la yaliku billahi azza wajalla. Menafikan itamang sit. Mam kan nafi inan pekeh bermakna salbiyah kon. Nafi inan kan bermakna salbiyah. Nafi inan yang tetap bagi kepada sifat makni dakalah maknawiyah. Ni memang tetap kepada sifat makni dakalah maknawiyah, kan sifat kepada sifat salbiyah. Kerana sifat salbiyah sebenarnya adalah menafikan mutabakah dilalah mutabakah. Kan dilalah iltizam. Faham? Sedangkan sifat makni maknawiyah ni adalah menafikan dilalah iltizam. Lambat. Dalam wal bakar sampai habis, macam-macam kerau dalam tu. Ya, lagi yang. Kak kena je. Okeylah. Maka para ulama hanya memisahkan wujudnya kecuali dengan sifat nafsiyah tu. Wasifatu salbiyah, dan bermula sifat salbiyah hiya al-khamsu, bermula dia 5 allati zakara telah disebutkan akannya oleh Syekh ba'dal wujudi, sudah wujud. Fal kidamu, maka bermula kidam, ibaratun an-nafil adami sabiki, itu ibarah daripada menafikan tiada sabik, tiada terdahulu, lil wujudi, bagi wujud Allah Ta'ala, wal af'ali wal sifati. Kirang kidam penafi hana sabik bagi Allah Ta'ala, hana didahului Allah Ta'ala. Segalamna Allah Ta'ala putrana hana, Allah yang langkana. Maka sifat hana layak. Menafikanlah sifat hana layak bagi Allah Ta'ala. Bahkan dan terang kena wadaniyah bukan. Wahdaniyah adalah esanya Allah Ta'ala menafikan putrainan syirik. Nyokenyo intisari pada ilmu tauhid. La syarikalah, tidak ada syarik bagi Allah Ta'ala. Nampak kan? Maka ni memang lagi sifat salbiyah menafikan. Jadi bila kau tak nak pegah syiriknya dan nak pegah syiriknya bagi Allah mensyirik hana bagi Allah. Mesti nak pegah jid nan tak sekutu Allah. Hanjir. Ya, kenalah sifat salbiyah hana itu. Wal baqa, dan selanjutnya adalah baqa. Ibaratun anin nafil adami lahiki lil wujud, itu menafikan, itu ibarat daripada menafikan tiada layak bagi wujud Allah Ta'ala. Ya, benar. Kah? Apa no? Tiada terhubung bagi wujud Allah Ta'ala lahiki. Baka, mana baka putra? Tanda baka adalah barang yang hana layak dakala hana akhir bagi wujud Allah Ta'ala. Dekun baka pura mana baka? Baka adalah ini penafi
itu fana bagi Allah Ta'ala. Dan pegah, mungkin Allah bakar yang bakar tak ada pegah, mana bakar adalah Allah Ta'ala yang hana akhir. Yang makna daripada sifat salbiyah Allah Ta'ala. Menafikan akhir, hana menafikan na akhir bagi Allah Ta'ala. Berarti putra ini hana akhir. Ya, tiba-tiba lain minyak pun lain mangga. Baik tengok no. Segala ulang. Bakar kekal Allah Ta'ala. Pertanyaan kekal Allah Ta'ala, tenuk penafi putra inan. Tenuk penafi adalah Allah Ta'ala yang na akhir. Jadi kesimpulan Allah na akhir. Quran penafi na akhir. Tak kan? Wal mukhalafatu lil hawadis. Dan bermula mukhalafah lil hawadis ibaratun an nafil mumasilati, itu ibarah daripada menafikan mumasilah. Makna mumasilah bersamaan. Allah sama dengan makhluk. Nah, pertama mukhalafah. Mukhalafah adalah tak penafikan sifat yang hana layak bagi Allah Ta'ala, iaitu Allah Ta'ala sama dengan makhluk. Jadi, pertama menafikan Allah Ta'ala sama dengan makhluk. Mengenai kaedah awal gebrah, setiap yang dinafikan, maka mesti ada yang diisbatkan, yang disebutkan. Sesuatu yang dipenafi, maka lawannya isbat, sebut. Putra yang disebut inan, guna petaklah mukhalafah bagi Allah Ta'ala. Yang nafi putra inan, mumasilah. Wal qiyamu dan qiyamu binafsih, ibaratun an nafil iftikar ilal muhali wal mukhasisi. Itu ibarah daripada menafikan membutuhkan kepada tempat dan kepada mukhasis. Putra makna Allah Ta'ala nidang gedrona. Allah Ta'ala tidak membutuhkan kepada tempat, itu zat inan, dan tidak membutuhkan kepada mukhasis, itu al-fa'il, orang yang menciptakan. Ada perusahaan kita mengana. Wal wahdaniyah, dan wahdaniyah ibaratun an nafil ta'ududi, itu ibarah daripada menafikan ta'adud berbilang-bilang. Fi zat, pada zat, wa sifat dan sifat, wal af'al dan perbuatan. Dibandingkan wadaniyah adalah menafikan ta'adud berbilang-bilang. Ya. Wadaniyah esa sidra Allah. Putra menafikan inan, itu ta'adud berbilang-bilang, hana esa. Nah, jadi yang menafikan inan adalah sifat ta'adud. Sifat nafi saya namakalah dengan salbiyah. Kadang-kadang pandai juga pun lain mangga. Kalam. Menafikan ta'adud pada zat, sifat dan af'al. Wa kullu hadhihi munafiyati, dan bermula tiap-tiap ini yang menafikan la talikum billahi azza wa jalla, itu tidak layaklah dengan Allah azza wa jalla, li'annaha, karena sungguhnya sifat muhalatun, itu mustahil fi haqi ta'ala, pada haknya Allah Ta'ala. Ubena yang kau penafi sanyo yang madu sifat yang hana layak bagi Allah Ta'ala. Apakah Allah nak awal? Apakah Allah Ta'ala nak akhir? Apakah Allah Ta'ala sama dengan makhluk? Apakah Allah Ta'ala hana gedang kedra ke, tapi gedang itu makhluk? Apakah Allah Ta'ala yang la ta'adud berbilang-bilang? Yang madu sifat yang hana layak bagi ketuhanan. Kerana ketuhanannya adalah tidak membutuhkan kepada yang lain. Tunggal esa ta'ra Allah Ta'ala. Ya menan. Keempat, wa makna salbiyatin, dan bermula makna salbiyah, naf'iyatun, itu menafikan. Jadi makna salbiyah adalah menafikan. Jadi menafikannya hana patut bagi Allah Ta'ala. Jadi dinafikan. Lianna makna kulli wahidin, kerana sesungguhnya makna tiap-tiap satu minha daripadanya tiap-tiap berah. Apa? PDB. Saya ruang. Ceritakan dalam. Udik mana? Ijak mana? Saya ruang li. Ijak. Ijak mana? Cinta tiganya bang. Kali kau tak apa mana? Bukan saya ruang. Ijak mana? Ijak. Ni ana ijak. Mana kan ijak? Ijak sik. Guna je beauty oh. Kan terbang kabut oh. Kira ju. Buat kebulan dan sebagainya hilang itu.
Lianna makna kulli wahidin. Kerana sesungguhnya makna tiap satu minha daripadanya tiap-tiap sifat. Nafyu naksilah ta'ala itu menafikan kekurangan Allah Azza wa Jalla anhu daripada sifat. Lianna salaba huwa an-nafyu. Kerana sesungguhnya salaba huwa bermula dia yang salaba itu bermakna nafyu menafikan. Ya. Jadi sifat salbiyahnya adalah makna je sifat nafyu menafikan yang bagi Allah Taala. Yang salbiyah. Nafsiyah adalah sifat la tu'kalu zati bidunha. Sedangkan sifat nafsiyah, sifat salbiyah adalah yang sifat makna salbiyah adalah nafyu ma yaliku billahi ta'ala. Menafikan barang yang hana layak bagi Allah Ta'ala. Itu hana layaknya lawan tayan tu. Wujud kidam. Kidam sedia. Hana layak bagi Allah putra. Nak awai. Baka Allah kekal. Hana layak bagi nak akhir. Jadi bakanya menafikan menafikan nak akhir bagi Allah Ta'ala. Jadi kan? Sebut bagi Allah putra nak akhir. Ialah namakan sifat salwi. Sifat ya. Jadi makna salabah menafikan sifat yang patut bagi Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bissawab.